Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam hormat. Kita bertemu dalam program notifikasi. Terima kasih kami ucapkan kepada anda walau di mana juga anda berada. Dan hari ini hari Isnin 16 hari bulan Mac 2019 dan kita nak membawakan kepada anda seorang lagi wartawan di studio ini untuk blok yang pertama ini bagi menceritakan PC ataupun press conference ataupun sidang media yang telah pun berlangsung pagi tadi berkenaan dengan COVID-19 yang sebenarnya tular hari ini berkenaan dengan banyak perkara, antaranya mereka yang ingin mendapatkan barangan-barangan di kedai-kedai ataupun mendapatkan barangan-barangan harian yang boleh digunakan sepanjang hari ataupun sepanjang minggu pada hari. Tapi sebenarnya apa yang lalui oleh wartawan kita pada hari ini, Azim Zaid, wartawan penyiaran bernama Radio yang mengikuti sidang media perkembangan COVID-19 oleh Timbalan Menteri Luar Datuk Kamarudin Jaafar. Beliau akan menceritakan kepada kita apa yang berlaku pada hari ini. Assalamualaikum Azim. Waalaikumsalam. Khabar kita sihat? Sihat. Masih lagi berwaspada. Alhamdulillah. Anda sebenarnya memberikan betul, intipati ataupun input kepada rakyat Malaysia apa yang berlaku dalam negara kita, sebab kita nak memberikan berita yang benar kepada mereka. Okey, apa yang berlaku pada hari ini? Okey, hari ini Datuk Kamarudin atau Timbalan Menteri Luar Negeri menyifatkan kita akan membawa lebih kurang banyak 127 rakyat Malaysia yang berada di Iran dan Itali dibawa pulang ke negara ini dalam tempoh seminggu lah. Bagaimanapun 48 daripada Iran, manakala 79 daripada 323 rakyat Malaysia yang telah berdaftar dengan pihak kedutaan di negara tersebut bersetuju untuk pulang ke negara ini. Dan dia bukan 79 itu bukan sahaja daripada pihak kedutaan, tapi juga keanggotaan ahli keluarga mereka yang bekerja dan menetap di sana sebenarnya. Okey, PC yang berlangsung siang tadi, jam 10 pagi kalau tak silap saya. Boleh tak gambarkan suasana ketika itu? Okey, suasana di situ agak, orang kata agak hangatlah, sebab kita faham kan isu COVID-19 ni sangat sangat mengikuti perkembangan semasa dan juga orang ramai ingin tahu, dan sebenarnya itu telah dibuat secara langsung bukan saja bernama TV tapi juga media-media lain, kerana kita ingin tahu apa keputusan terkini, apa update terkini mengenai isu ini yang kita katakan semakin hangat diperkatakan bukan saja orang ramai, malah juga orang lain juga yang pihak berkepentingan juga ingin tahu apa perkembangan terkini, apa yang kita dapat ceritakan kepada orang ramai agar maklumat yang disampaikan tepat dan benar. Tapi ini berkenaan dengan COVID-19 juga. Betul. Tapi berkenaan dengan membawa pulang rakyat Malaysia yang berada di Iran dan juga Itali, dan bukan kita nak jelaskan di sini bukan daripada KKM. Betul. Ialah sidang media yang berbeza. Sebab kita lihat kan keadaan di sana di Iran dan juga kita lihat agak runcing. Terlihat agak kes-kes melibatkan sangat ramai, dan untuk mengambil langkah berwaspada, Kementerian Luar telah mengambil keputusan untuk mengambil ataupun membawa pulang mereka yang menetap di sana untuk pulang ke negara ini. Namun ia melibatkan hasil rundingan antara kerajaan Malaysia dan juga pihak kedutaan dan juga pihak berkuasa di Iran dan juga Itali lah sebenarnya. Maknanya mereka belum dikira sebagai bersetuju nak membenarkan mereka bawa pulang. Okey, macam ni sebenarnya 79 daripada 323 atau 48 di Iran telah bersetuju. 48 yang telah berdaftar dengan pihak kedutaan di negara sana. Ni orang Malaysia lah ni? Orang Malaysia telah bersetuju untuk pulang. Bagaimanapun yang 79 di Itali pula, 79 daripada 323 itu bersetuju, dan selebihnya diberi masa 48 jam sama ada diorang nak pulang atau tidak, sebab ada yang ingin bermostatin dan sebagainya. So dia mengambil langkah berjaga-jagalah. Kalau 48 dah masa 48 jam tu, kalau mereka bersetuju kita bawa pulang, kalau tak kita pulang pada mereka lah sebenarnya. Jadi sepanjang PC atau sidang media yang berlangsung siang tadi memang berkisar pasal itu saja ke, atau ada benda lain yang disampaikan oleh Timbalan Menteri? Timbalan Menteri juga mengingatkan kepada orang ramai supaya mengambil langkah berjaga-jaga, menggunakan sebagainya, dan juga tidak terlibat dengan aktiviti luar dan juga perhimpunan yang berskala besar lah, dan juga mengambil langkah berwaspada dengan mengelakkan ataupun mengambil keputusan untuk tidak keluar negara buat masa ini dengan negara terlibat ataupun negara yang menghadapi epidemik COVID-19 sebenarnya. Selain daripada negara yang disebutkan dalam kita tajuk pada hari ini, iaitu Iran dan juga Itali, ada tak negara-negara lain yang disebut oleh Timbalan Menteri? Okey, cerita mengenai Korea Selatan dan juga Sepanyol sebenarnya. Kita lihat pun kes di negara tersebut agak tinggi. Namun Kementerian Luar Negeri kata akan dibuat hasil rundingan sama ada perlu atau tidak membawa pulang rakyat Malaysia ke negara ini. Kita lihat apabila keadaan yang meruncing ni, kita perlu mengambil langkah bersuara sebab ia melibatkan dua negara. Dan juga Datuk Kamarudin Jaafar juga berkata bila
kita tidak tahu lagi sebab dia melibatkan hasil rundingan. Hasil rundingan kedua-dua negara dan juga dengan kapal terbang mana akan dibawa pun masih tidak diceritakan sebab kita nak buat ni kita perlukan satu susun atur yang lengkap sebab ia melibatkan kesihatan orang ramai. Betul. Dan juga agensi pengurusan bencana NADMA dan juga Kementerian Kesihatan. Kita lihat bila melibatkan agensi ini kita perlu mengambil keputusan supaya ia tidak menjejaskan kesihatan kepada orang yang terlibat dan juga membawa pulang rakyat Malaysia di negara ini sebenarnya. Okey, itu yang melibatkan rakyat Malaysia yang berada di luar negara. Betul. Ada tak disentuh tentang rakyat Malaysia yang ingin keluar negara pula? Sebab sekarang ni kan saya tengok di media sosial banyak kata promosi tiket murah dan sebagainya. Kalau mereka nak keluar juga, adakah dihalang ke? Sebenarnya mereka tidak halang, tapi mengambil langkah untuk tidak ke sana sebab jika kita ke negara-negara tersebut tidak tahu apa yang ada dekat negara tersebut. Kita lihat kalau boleh dia untuk tidak ke negara-negara yang mempunyai epidemik COVID-19 lah sebab kita lihat kalau balik nanti mungkin ada yang terjejas, ada kesihatan mereka. Kita lihat mungkin kita bukan mengidapnya, mungkin kita adalah pembawa kepada penyakit tersebut. Sebab kita lihat sekarang kan kat social media sebenarnya kawan-kawan saya dan juga netizen mengambil keputusan untuk tidak ke luar negara lah. Contohnya ke Korea Selatan, Sepanyol dan Itali sebagainya sebab kita lihat bahawa benda ni mungkin kita bukan adalah mendapat penyakit tersebut, mungkin kita adalah pembawa kepada penyakit tersebut, mungkin melibatkan imunisasi masing-masing lah sebenarnya. Tapi kita sebagai rakyat Malaysia perlu prihatin untuk tidak keluar negara. Mungkin kita perlu tangguhkan sementara untuk keluar negara sebenarnya. Dan berita yang dihasilkan oleh Azim ni dah keluar tadi. Betul. Okey. Panjang ke pendek ke? Satu story ke dua story? Okay, sebenarnya kami di Bernama Radio kita akan buat cross ataupun secara langsung, kita akan telefon call dan juga kita akan menghantar story tersebut lah, menghantar berita tersebut menerusi email dan akan telah disiarkan pada pukul 1 tengah hari tadilah sebab kita nak tahu kalau kerja Bernama Radio ni kita perlu cepat dan pantas lah kalau kita perlu agresif untuk buat story tu dan cepat sebab kita, orang nak tahu apa perkembangan terkini. Bukan saja kita buat secara langsung, mungkin kita menerusi rakaman, tapi kita perlu update terkini kepada mereka apa yang berlaku seketika inilah sebenarnya. Istilah TMI sekarang ni. Betul. Kalau Azim pernah dengar TMI, too much information. Betul. Yang tidak sahih yang kita dapat daripada media sosial. Inilah sebenarnya diperlukan media-media arus perdana seperti Radio Bernama sendiri yang orang kata ini adalah dia punya yang mengesahkan berita tu. Yang mengesahkan berita tu supaya orang tahu okey, ini sumber yang berkredibiliti dari Radio Bernama. Selain daripada itu, wartawan yang hadir dalam PC jam 10 tadi, apa lagi yang diutarakan oleh mereka? Soalan-soalan kalau Azim masih ingat. Soalan mereka melibatkan negara-negara luar, juga keselamatan dan juga mungkin bagi mereka ini perlu diupdate. Okey, apa kementerian luar selepas ni, apa rancangan seterusnya? Adakah mungkin mengambil bawa pulang rakyat Malaysia di luar negara secara beransur sebab terlihat sekarang negara-negara yang keluar negara pun kita tidak boleh menyekat mereka, tapi kita perlu mengambil langkah berwaspada sebab kita nak tengok negara-negara seperti Korea Selatan, Sepanyol dan sebagainya ni dia punya kadar bilangan yang menghadapi kes tu tersebut yang agak tinggi berbanding dengan negara lain. So kita perlu mengambil langkah berjaga untuk tidak ke sana dan jika ada keputusan kita perlu bawa mereka pulang jika mengambil supaya tidak mengambil risiko lah sebenarnya. Jadi itu yang ditanyakan oleh media-media lain juga lah. Selain itu ada lain tak yang ditanyakan oleh media lain? Okay. Kalau masih ingat. Kalau saya masih ingat ada juga soalan yang apakah langkah seterusnya, apakah kapal terbang yang guna pakai. So lihat kan itu dah bincang tadi. Itu bincang apa seterusnya Kementerian Luar Negeri akan lakukan lah sebab ada berlaku perbincangan bila perbincangan seterusnya akan dibuat. Sebab kita lihat kan rundingan antara kedua negara ni perlu ada untuk membawa pulang rakyat Malaysia, namun kita perlu melibatkan teknikal ni jaga mungkin ada sedikit masa perlu diperlukan lah berbanding dengan isu-isu lain sebenarnya. Ini PC yang pertama ke yang saya rasa ini PC pertama. Mungkin sebelum ni mungkin kementerian bawa Datuk Seri Hishamuddin baru minggu lepas baru pergi ke sini. Mungkin adalah PC pertama melibatkan COVID-19 sebenarnya. Dan Azim sendiri ada tak cover yang melibatkan PC daripada kesihatan, Kementerian Kesihatan? Ada tak? Okey, setakat ini tiada. Tapi minggu lepas saya cover ataupun Kementerian Belia dan Sukan. Pun melibatkan COVID-19 lah, dia kata isu-isu terlihatlah beberapa perlawanan dan sebagainya yang terpaksa dihentikan lah. Kita lihat kan beberapa perlawanan baru-baru ini terpaksa Liga Malaysia terpaksa dihentikan. Bukan sahaja mungkin tadi penonton dan juga ditangguhkan sementara waktu. Juga tiada penonton yang ada ketika ini. Dan terlihat juga sebenarnya
kita tahu kita adalah program Road to Tokyo sebenarnya, atau Sukan Olimpik 2020 menjadi Tahun ni dah, kan? menjadi perhatian kepada Kementerian Belia dan Sukan ketika ini, sebab kita lihat beberapa perlawanan di luar negara untuk mendapatkan mata untuk kelayakan ke Sukan Olimpik Tokyo tu agak sukar. Sebab ada beberapa perlawanan yang melibatkan atlet-atlet negara kita untuk ke sana mungkin sedikit sukar. Tapi kita yakin dan percaya mungkin Kementerian Belia dan Sukan mempunyai cadangan ataupun strategi masing-masing bagi memastikan atlet yang mempunyai potensi ke Sukan Olimpik Tokyo 2020 sebenarnya. Itulah dia, Olimpik kita harus kejar. Betul. Tetapi pandemik ataupun wabak yang semakin melanda negara, bukan negara saja, dunia. Betul. Sekali dunia juga sebenarnya memberikan kita kerisauan juga kan. So kita kena timbang antara mana yang lebih perlu ditambahkan. Pada pandangan Azim kita macam mana? Kita lihat sekarang ni COVID-19 memang agak epidemik ni maka agak menakutkan rakyat netizen, tapi kita perlu bijak kerana kita lihat bukan saja pusat membeli belahkan kawasan pun di social media kata beli barang orang kata panic buying sebagainya ni. Sebab tu kita perlu fikirkan bagaimana perlu diletasi supaya tidak panik. Kita tahu kerajaan mempunyai usaha dan langkah strategi yang berkesan bagi memastikan ini tidak menular ke kawasan-kawasan lain, dan pastinya jika anda anda perlu prihatinlah terhadap waspada terhadap keadaan semasa dan tidak menghadiri perhimpunan yang berskala besar. Betul. Dan juga mengambil langkah berjaga-jaga supaya seperti basuh tangan dan sebagainya supaya benda ni tak menular. Mungkin kita bukan penghidayah, kita adalah pembawa kepada penyakit itu seperti itu. Ya. Okey, banyak kali juga ditekankan oleh Azim di sini. Betul. Mungkin kita adalah pembawa, jadi kita tak sedar benda tu. Jadi apa yang disarankan oleh KKM dan juga kementerian-kementerian yang terbabit perlu diambil cakna, dan kita perlu mengambil langkah berjaga-jaga supaya tidak menyebar luaskan virus ini. Terima kasih Azim Zaid, wartawan penyiaran bernama Radio, bercakap tentang sidang media perkembangan COVID-19 oleh Timbalan Menteri Luar Datuk Kamarudin Jaafar pagi tadi. Okey, kita akan berehat seketika. Sekembali nanti pereka infografik di Bernama akan berceritakan bagaimana beliau menghasilkan infografik yang cukup cantik dan juga berinformasi untuk anda. Kita berehat seketika. Baik, selamat kembali ke Notifikasi. Kita dah masuk ke blok kedua. Seperti janjikan tadi, saya memberitahu kepada anda, memaklumkan kepada anda tentang seorang pereka grafik yang sering menghasilkan infografik untuk Bernama ini, yang bukan saja cantik tapi juga berinformasi. Saya lalukan kehadiran Abdul Aziz Jamil, pereka grafik multimedia Bernama. Assalamualaikum Aziz. Waalaikumsalam. Terima kasih jemput. Sama-sama. Okey, mungkin pada awal ni kita nak cerita sikitlah tentang bagaimana agaknya kehidupan seorang pereka grafik di Bernama ini. Dia kehidupan pereka grafik kat Bernama dia lebih kurang dengan wartawan ni. Okay. Dia tak ada fix time. Dia masuk awal, balik lambat belum tentu lah balik dia. Sebab kadang-kadang kita orang ni terikat dengan deadline kerja. So selagi kerja tu tak habis, kita kena settlekan. Okay, bila cakap pasal deadline tu, maknanya saya nampak muka awak ada berbunga-bunga sikit. Berbunga campur dengan risau juga sebenarnya. Sebab deadline ni bukan, ada yang suka, ada juga yang tak suka. Sebab kadang-kadang alamak, banyak benda aku nak kena stres. Kadang kita nak berkarya pun tak boleh. Berapa hari diberikan kepada awak, kepada Aziz sebenarnya? So kat Bernama ni, kat bahagian saya tu dia infografik tu kita orang setkan satu hari tu dua KPI dia lah. Satu hari tu 2 grafik yang perlu kita hantar dan keluar. Yang tu compulsory, memang kena hantar keluar. So macam mana pun kena hantar 2. Dan kita orang bekerja shift kan. Pagi, tengah hari dan petang. So yang pagi tu akan cuba buat ikut sebolehnya sebelum pukul 6 kita kena keluar. So yang bahagian yang orang yang masuk petang tu dia akan settlekan sebelum, kalau boleh, sebab saya kata kejar deadline kan. Sebab kadang belum tentu siap lah. Tapi kalau boleh kita siapkan sebelum pukul 9 atau 10 lah. Biasanya infografik bagaimana yang dihasilkan, untuk apa? Tujuan apa infografik tu? Infografik yang kita hasilkan sebenarnya dia bergantung kepada berita Bernama sendiri lah. Tu Wires, daripada Wires. Lepas tu satu lagi dia atas orang cakap arahan-arahan kementerian lah kadang-kadang. Sebab dia ada kita sebagai orang cakap wadah bernama jurucakap bernama, jurucakap kerajaan. So kita kena
cakap nak kena sampaikan sesuatu. So kita kena buatlah untuk orang. Tapi nak tahu juga infografik yang dihasilkan oleh Aziz menggunakan software apa? Kat sini kita guna Adobe lah, present Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, tapi selalunya kita lebih pakai Adobe Illustrator lah. Dan biasanya idea-idea yang dihasilkan oleh Aziz dengan tim biasanya idea sendiri ke ataupun idea bos ke ataupun secara tim? Kalau grafik tu sendiri lah, individu. Cuma kadang-kadang kita rasa diri, kadang-kadang kita tengok cantik, tapi belum tentu orang lain. So kadang-kadang kita minta tolong kawan-kawan. Kita dah settle, dah siap, kita akan minta ada orang tengok, tolong tengok kan. Okey ke tak, okey ke, macam tu kan. Sebab at the end nanti final product pun kita akan hantar ke editor. So kalau bos tu kata dia minta ubah, kita kena ubah agak. Dan ini yang dihasilkan oleh Aziz sendiri jugalah. Ini contoh dah. Okey, bila dapat je assignment begini kan, apa sebenarnya yang bagaimana Aziz mula berkarya untuk membuat infografik? Dia kalau apa yang first step tu? First step tu kena tengok info tu dulu lah. Okey. Dia apa-apa pun bergantung kat info tu. Alright. Sama ada info tu panjang ke pendek ke. Sebab kita grafik ni dia tak ada template. Dia kena kita buat dulu layout dia. Kadang kita dah buat sampai nak ujung, nak habis lah kan, ada 2-3 kolom kosong pula, tak cantik kan, kita kena ubah balik layout tu. Macam tu lah. Tapi first kali kita kena buat layout dia dulu lah. Tengok dengan dia punya apa, kita kena check teks tu. Sebab yelah, bercakap dengan orang kreatif ni, dia kadang-kadang tu idea akan datang tak kira masa, tak kira waktu. Tak juga. Tak juga. Sebab kadang-kadang bila kita buat grafik ni, bila dia datang tak ada idea tu, kita buntu, stuck kat situ dah dalam 2-3 jam juga tu. 2-3 jam? Maknanya lama juga tu. Sebab bukan kata kita mesti still buat kerja grafik tu, tapi kita asyik ubah layout tu, ubah sampai kita rasa puas hati, then kita stick kan layout tu lah. Tapi basically roughly dia punya kita buat duration kerja tu dalam 3 jam macam tu. Dah kena hantar. Okay, so tadi Aziz ada sebut tentang start 2-3 jam kan. Apa yang Aziz buat lepas tu nak dapatkan idea tu? Jalan keluar ke? Selalu kalau mengelamun dulu ke? Dia pereka grafik ni lain orang lain cara dia kadang kan. Macam Aziz sendiri? Kalau saya cuba push juga lah. Cuba push dulu. Tapi kalau still tak dapat agak, kita lepak dulu lah. Pergi minum dulu. Yalah, orang kreatif kan kadang-kadang kita nak paksa, tak boleh juga nak keluar dia punya idea kan. Infografik yang paling susah yang pernah Aziz buat? Infografik yang paling susah saya pernah buat Dia infografik, kalau kata susah, semua grafik pun susah nak buat sebenarnya. Tapi kalau dia yang melibatkan yang terlampau banyak teks lah. Sebab cabaran dia sebab nak ringkaskan teks tu, nak orang cakap, nak olah balik teks tu. Sebab kita dapat daripada WISE, daripada pihak kementerian, daripada press statement, adalah ayat yang disampaikan, macam ayat yang orang cakap orang baca teks tu apa semua kan, dan yang orang writing kan, orang dah buat. Bila kita dapat kat kita kena olah balik grafik-grafik tu, ayat teks dia. So kat situ lah dia punya susah tu nak buat tu. Kejap, maknanya yang meringkaskan press statement tu daripada infografik juga lah? Daripada designer juga lah? Kita akan cuba buat. Kita buat sebab kalau saya tekankan kat kawan-kawan saya juga yang lain lah, kalau sebab apa yang kita buat kita lagi mudah faham. Tapi kita akan cuba buat dulu, dan bila kita dah buat, kita akan rujuk dekat editor lah. So bila editor approve, baru kita boleh buat. Selalunya macam tu lah. Maknanya dah buat dulu, dah dapat dia punya gambaran lepas tu dah dapat dia punya intipati nak disampaikan tu, so baru tunjuk ke editor. Setuju. Kalau ada pun minor changes lah kan. Apa keseronokan seorang designer ni yang paling seronok lah? Paling seronok bila sebenarnya kalau grafik bagi kat department saya, bila at the end kita siapkan lah grafik tu, sudah tentu lah kan, kita dah siapkan grafik tu. Dan bila kita share dekat Twitter ke Facebook ke, dia punya total view dia punya share. Itu saya nak tanya juga tu. Itu yang penting tu. Pernah viral tak infografi yang Aziz buat? Pernah. Viral elok dengan tak elok je lah. Kadang-kadang kan. Ada juga? Ada juga. Okey, jom kita cerita yang tentang elok dulu. Yang mana saya ingat Aziz? Yang elok
sebenarnya banyak je orang puji cantik apa semua. Okey. Cuma kadang-kadang kalau kita bab yang kata apa kurang orang cakap kurang best tu yang sebab kita ni apa buat manusia kan kadang-kadang kita tersilap juga typo ke apa benda-benda macam tu kadang-kadang benda-benda macam tu pernah jadi juga jadi dan dia tular bahan di jadi maya. bahan senda lah. Okey. Itu kadang-kadang macam tu lah kan. Contoh ingat tak contoh? Alah contoh lah tak ingat. Banyak sangat Tak katalah banyak sebab kita kat bahagian kita cuba orang cakap minimumkan lah apa orang cakap mistake tu cuma kadang-kadang yang tak best tu macam tu lah. Sekarang kadang-kadang info yang kita dapat tu kita dapat memang orang cakap gambaran dia memang macam tu kan saya. Bila kita buat orang kadang-kadang netizen ni dia lebih tahu kan. So dia cakap netizen kita ni pala tahu. Dia cakap semua dia tahu. Dia tahu. So dia cakap kita ni info salah kadang-kadang kan. So kat situ lah cabaran-cabaran dia yang cakap. Okey, kejap. Saya nak undur ke belakang sikit tadi. Kita dah bincang tentang bagaimana penghasilan suatu infografik kan. Macam Aziz sendiri tadi ada bincang dengan tim juga, dengan bos juga. Di sini pun ada keluar juga ideanya. Pernah tak ada bertegang urat dengan bos untuk sesuatu infografik? Saya gelak pun dah tahu lah macam mesti ada. Dia tapi tak selalulah dia kata sebab dia bos saya ni dia okey sebab okey je sebab tapi bila kadang-kadang tu saya pegang kata saya punya senior kat di sini dulu dia kata sebab kita buat kita nak bagi orang lain faham bukan kita faham. So kadang-kadang kita buat ni kita dah shock sendiri lah sebenarnya. So betul. Kita dah buat kita rasa elok, okey, cantik. So bila kita bagi baru kita tahu orang tak faham. Sebab editor tu orang lain kan. So dia tengok apa yang buat ni saya tak faham pun kat situ maknanya kita gagal lah. So kita kena ulah balik lah. Itu kat situ dia ada argue sikit macam tu lah. Okey. Sepanjang bertugas sebagai pelakon grafik ni, ialah biasanya bila kita buat dia tunjuk bos, lepas tu bos dapat balik okey dia suruh betulkan. Proses pergi balik tu ada tak lebih daripada pernah jadi tak lebih daripada 5 kali ke? Dia tak lebih 5 kali. Paling banyak berapa kali? Kalau dalam paling teruk pun orang cakap kalau orang cakap paling lama pun buat dalam 3 kali macam tu lah. 3 kali maknanya hebat lah tu. 3 kali. Sebab macam saya cakap tadi, proses awal ni pun kita kena minta editor approve. Dia punya teks kan. So bila kita buat, kita olah baru dia nampak grafik dia tu. So kat grafik tu pula dia akan adjust balik, olah balik. So proses dia tak lama lah itu. So yang first editing text tu first step, second step kita buat yang dah olah grafik, dia check balik, second step. Kali ketiga yang final artwork lah. Sekejap, saya sebenarnya nak bedah sebenarnya otak awak ni. nak tengok sebenarnya apa ada dalam seorang pelakon grafik yang dekat nama ni lah. Biasanya bila dapat satu tugasan tu, apa dia punya sasaran yang paling yang nak dikejar tu, apa dia? Sasaran yang paling nak kejar kalau kita macam saya cakap tadi kita jurucakap lah kerajaan mencakap jurucakap maknanya info tu kena tepat lah. Info tu kena tepat, kena sahih. So kita nak bagi orang first kali kita nak bagi orang faham. Tu lah. Itu kita target awal kita lah. Nak bagi faham. Kita buat kan untuk diri kita sendiri, kita untuk orang lain kat luar. Alright. Okay. Mungkin ada sepatah dua kata untuk mereka yang baru nak menjadi seorang pelakon grafik ni, walaupun mereka sekadar mereka grafik menggunakan PowerPoint je. apa nasihat Aziz? Nasihat stick lah dekat apa yang kita minat. Kalau grafik tu kita stick kat grafik, kita buat dan kita cuba jangan berhenti lah nak improve diri kita kat situ. Sebab kebanyakan grafik yang orang cakap yang makin lama ni dia tak berhenti untuk berkarya. Dia cuba buat. Oh, itulah dia kata-kata orang seni. Aziz Jamil, pelakon grafik multimedia di bernama ini yang saya berjaya membedah kepada dia dan mendapatkan sebenarnya dapat gambaran apa yang difikirkan oleh seorang yang kreatif yang bernama Aziz Jamil. Terima kasih Aziz kerana sudi bersama kami. Terima kasih juga. Dan kita akan menutup tirai notifikasi pada hari ini. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum, salam hormat. Kita jumpa lagi.